Salam sejahtera. Saya Dr. Nantini Ponduwilu dari Putra Specialist Hospital Melaka. Saya pernah berkhidmat di Hospital Melaka sebagai pakar pembedahan dan juga pernah bekerja di HTJ Seremban dan PPUM. Bidang kepakaran saya adalah bulan ini adalah bulan kesedaran kanser usus. Oleh itu, saya ingin berkongsi tentang kanser usus dan tanda-tanda awal kanser usus. Kanser usus adalah kanser tertinggi, kedua tertinggi di dunia, di mana dia meliputi 13.6%. Dan kebanyakan pesakit datang dapat tahu penyakit ini pada peringkat stage 4, di mana 40% pesakit dapat didiagnos kanser usus pada peringkat keempat. Dan pada peringkat ketiga, 33% pesakit dapat tahu ada penyakit kanser usus. Apakah faktor-faktor risiko untuk mendapat kanser usus? Faktor pertama adalah umur. Jika seseorang umur meningkat, lagi tinggi risiko mendapat kanser usus. Umumnya 50 tahun ke atas, lagi risiko tinggi untuk mendapat kanser usus. Selain itu, jika seorang itu pernah menghadapi kanser usus sebelum ini dan mengambil rawatan, usus tempat lain ada risiko untuk mendapat kanser. Atau pernah ada polip dan tidak membuang polip dari usus. Polip adalah satu pertumbuhan. Kalau tidak pernah buang, polip itu boleh bertukar jadi kanser. Dan jika seseorang punya makanan mengandung lemak tinggi atau kurang fiber, lagi tinggi risiko untuk mendapat kanser usus. Dan jika seseorang itu menghadapi penyakit seperti penyakit inflammatory bowel disease seperti Crohn's disease atau ulcerative colitis, usus dia orang tak stabil, so maka lagi risiko untuk mendapat kanser usus. Selain itu, sejarah keluarga. Jika ibu bapa atau adik-beradik dalam keluarga tersebut ada kanser usus, dinasihatkan ahli keluarga lain tolong periksa dengan doktor tentang usus, sebab risiko untuk mendapat kanser adalah lagi tinggi. Dan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, kurang bersenam atau berbadan besar, gemuk, ia adalah lagi tinggi risiko untuk mendapat kanser usus. Mari kita tengok apakah tanda-tanda kanser usus besar. Selalunya kita beritahu ada 10 tanda untuk kanser usus besar. Pertama, najis berdarah. Najis kita kalau berdarah itu adalah tidak normal. Mesti jumpa doktor. Najis berdarah boleh disebabkan oleh pelbagai masalah. Boleh jadi disebabkan oleh kanser, mungkin disebabkan oleh ketumbuhan atau polip, atau ada ulcer dalam usus, atau ada buasir, ada luka di dekat dubur. Tapi mesti periksa dengan doktor untuk pastikan apakah menyebabkan punca najis berdarah. Selain itu, selepas membuang najis atau semasa membuang najis, kalau ada banyak lendir keluar, itu adalah tidak normal. Selain itu, kalau sakit perut atau kram dekat perut, selalu sakit perut atau sudah lama sakit perut, mesti jumpa. Itu adalah salah satu tanda mungkin usus tu ada ketumbuhan atau ada kanser. Dan berubah tabiat membuang air besar. Ada orang tiap-tiap hari boleh membuang air besar. Ada orang 2-3 kali dalam satu minggu baru membuang air besar. Jika tabiat tersebut berubah, mesti jumpa doktor. Kalau dia tiap-tiap hari buang air besar, sekarang sudah dapat buang lepas 2-3 hari, itu adalah tak normal. Mesti cek usus ada apa-apa masalah tak. Selain itu, perut asyik kembung atau tiba-tiba kehilangan berat badan, tiba-tiba kehilangan selera makanan, gatal di dubur, ini semua adalah tanda-tanda kanser usus. Hari ini saya nak beritahu satu perkataan, tenesmus. Tenesmus kita selalu kata itu adalah tanda penting untuk kanser usus. Apa itu tenesmus? Tenesmus adalah berasa macam mahu membuang air besar, tetapi air besar tidak keluar. Itu adalah tanda untuk kanser di bahagian usus bawah, rectum. Nanti saya akan tunjuk gambar usus. Selain itu, kalau seseorang itu rasa pening, letih, dia adalah
tanda-tanda kurang darah dalam badan. Darah boleh hilang melalui najis dan menyebabkan badan kita kekurangan darah. Ini akan menyebabkan tanda-tanda letih, pening, lesu. Usus bahagian kanan lebih banyak menunjukkan tanda-tanda kekurangan darah daripada boleh nampak darah dalam najis. Selain itu, kalau ada perasaan ada bonjolan di perut, itu adalah tak normal. Mesti jumpa doktor untuk buat pemeriksaan lanjutan. Okey, ini adalah anatomi usus. Usus besar kita bermula dari cecum ke ascending colon, hepatic flexure, transverse colon, splenic flexure, descending colon, sigmoid colon dan rectum, lepas tu dubur. So usus sebelah kanan iaitu dari cecum sampai hepatic flexure kita namakan usus sebelah kanan. Dari splenic flexure sampai rectum kita namakan usus sebelah kiri. Okey, kenapa saya nak tunjuk anatomi usus? Sebab saya nak tunjukkan distribusi kanser dalam usus. Ia adalah berlainan. Kanser adalah lebih tinggi di bahagian rectum, iaitu lebih kurang 37.7%. Diikuti oleh kanser itu adalah kedua tertinggi di sigmoid, 29.4%. Dan ketiga tertinggi adalah dekat cecum, iaitu sebelah kanan, 14.7%. Kalau kansernya di sebelah kanan, kita jarang-jarang nampak najis dalam darah. Tapi najis itu memang mengandungi darah. Dia tak nampak dengan mata kasar. Perlu buat ujian lanjutan untuk tengok ada darah dalam najis. Sebab tu kebanyakan pesakit kanser bahagian usus kanan akan datang pada doktor dengan simptom-simptom anemia, iaitu kekurangan darah. Kalau kanser atau ketumbuhan tu di sebelah usus kiri, baru kita boleh nampak darah dengan mata kasar. So itu perlu buat pemeriksaan lanjutan. Kenapa perlu buat saringan? Melalui buat saringan kanser usus, kalau ada polip, kita boleh buang polip tu melalui kamera. Tak perlu buat pembedahan besar-besaran. Didapati, kalau polip tu 1 cm ke bawah, risiko kanser usus adalah 1%. Kalau polip tu 1 cm ke atas, risiko kanser usus dalam 10 tahun adalah 10%. Dan kalau polip itu dapat dibuang, dia mengurangkan risiko kanser usus dari 70 hingga 90%. So ini adalah contoh gambar saya nak tunjukkan macam mana polip boleh tukar jadi adenoma. Adenoma adalah satu kanser usus. So dia lebih kurang ambil 5 hingga 10 tahun untuk polip tukar jadi kanser. So melalui pembuangan polip kita boleh cegah dan elakkan dapat kanser usus. Apakah ujian-ujian saringan yang ada di Malaysia untuk kanser usus? Ada 3 jenis ujian saringan. Satu adalah ujian pada najis. Kita panggil fecal occult blood test, iaitu periksa najis untuk tengok ada darah dalam najis atau tidak. Dan saringan kedua adalah melalui kolonoskopi, masuk kamera dari dubur. Dan saringan ketiga adalah melalui buat CT scan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, saringan ujian darah pada najis. Ada beberapa ujian atau beberapa jenis ujian berada di Malaysia. So, selalunya kita akan nasihatkan ambil sampel najis, bawa ke makmal dan pembantu makmal akan cek ada darah dalam najis. Kalau ada darah dalam najis, pesakit tersebut atau orang itu akan dinasihatkan buat skop kolonoskopi. Dalam kolonoskopi kita tahu dia ada kanser ke atau ketumbuhan sahaja. Kalau saringan ujian darah dan najis itu negatif dan perlu mengulangi ujian tersebut setiap 2 tahun. Okey, ini adalah gambar macam mana tunjukkan skop boleh buat. So kita akan masuk kamera melalui dubur. Sebelum tu pesakit tersebut akan diberi ubat tidur dan ubat tahan sakit, dan kamera dimasukkan melalui dubur. Doktor yang buat prosedur akan pump angin melalui kamera untuk tengok usus. So sebelum membuat kolonoskopi, doktor akan membagi ubat untuk cuci usus supaya tak ada najis di usus. Kalau ada banyak najis, tak ada gunanya kita buat skop sebab penuh dengan najis kita tak nampak ketumbuhan dekat usus. Okey, ini contoh gambar polip di kolon.
Ni ambil melalui buat kamera. Dan ini kalau polip itu tahu dibuang, dia jadi kanser usus. Dan ini juga salah satu gambar menunjukkan kanser usus yang gambar diambil melalui buat kamera. Okey, ini adalah cara macam mana kita buang polip melalui kamera. So, kita pakai satu jenis jaring yang boleh bakar dan bakar buang polip tu. Polip tu kita akan hantar makmal. Tengok adakah risiko untuk kanser dari pada tempat yang ada polip itu. Okey, sekarang kita tengok tahap-tahap kanser usus. Seperti kanser-kanser lain, kanser usus pun ada 4 tahap. Di mana tahap pertama adalah ketumbuhan itu menduduki dalam selaput dalaman usus. Tahap kedua, ketumbuhan itu pergi kepada bahagian otot usus. Ketiga, dia dah mencapai dinding luar usus. Dan tahap keempat, dia sudah merebak ke bahagian organ-organ lain. Okey. So, kebanyakan seperti saya beritahu pada peringkat awal, kebanyakan kanser usus didiagnos pada peringkat 3 dan 4. Di mana rawatan pada peringkat 3 dan 4 adalah lebih kompleks. Pada peringkat tahap pertama dengan 2, hanya pembedaan kebanyakan masa mencukupi. Kalau sudah pergi peringkat ketiga, pembedahan dengan kemoterapi dinasihatkan. Bila sudah sampai pembedahan tahap keempat, pembedahan kemoterapi dinasihatkan. Kadang-kadang sudah merebak banyak tempat, pembedahan tidak dinasihatkan. Kita buat rawatan paliatif di mana hilangkan sakit dan kita pastikan kehidupan pesakit itu selesa. Okey, ini adalah contoh gambar stoma. Kalau kita buat pembedahan peringkat awal, kebanyakan masa stoma boleh dielakkan. Bila kanser tu sudah pergi ke tahap ketiga dan keempat dan ada masanya doktor perlu buang usus yang ada kanser dan perlu membuat stoma. Stoma adalah letak usus dekat perut dan najis keluar dekat perut dan perlu pakai tag. Sekarang kita tengok survival rate. Survival rate maksudnya peratus pesakit itu hidup untuk 5 tahun. Kalau pada kanser tu tahap 1, 94% ada chance untuk pesakit itu hidup untuk 5 tahun. Kalau tahap kedua, 82%. Kalau tahap keempat, kita selalu beritahu untuk hidup 5 tahun adalah 11% sahaja. So, dinasihatkan buat saringan awal. Kalau ada tanda-tanda kanser usus, jumpa doktor awal supaya kita dapat diagnose kanser pada peringkat awal dan kehidupan kita akan baik untuk 5 tahun. Anda boleh hubungi saya di Putra Specialist Hospital tingkat 3 Suite 3.88. Waktu klinik saya adalah dari Isnin hingga Sabtu dan juga boleh hubungi saya dengan nombor telefon yang ada dekat slide. Terima kasih.